Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa khabar para jemaah, para penonton yang dihormati lagi dimuliakan? Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan lagi segala nikmat-nikmatnya kepada kita semua, insya-Allah. Amin. Okey, baik. Hari ini merupakan kita nak menceritakan hari yang kedua akhir sebelum kita pulang semula ke tanah air, iaitu hari yang ke-11 lah. Hari yang ke-11 dalam perjalanan umrah Andalusia Travel and Tours Senang Berhad. Apa yang akan berlaku daripada pergerakan sebelah pagi, membawa ke petang, membawa ke malam, sampailah ke tanah air pada esoknya. Okey, baik. Kepada anda yang mana nak tahu, jadi jangan ke mana-mana, stay terus dalam video ini, insyaAllah, ya. Wallahualam. Tak ada apa-apa iklan kan? Saja je kan. Kok ada iklan masuk ke apa semua, tak ada. Okey, tak ada. Kalau tak ada, kita teruskan ajalah, ya. Baik, pada hari yang ke-11 tuan-tuan, akan dimaklumkan awal oleh mutawif apakah pergerakan yang akan dilakukan pada hari ini, ya. Tuan-tuan akan dimaklumkan mutawif sebegini, iaitu yang pertama sekali mutawif akan maklumkan sila letakkan beg bagasi di hadapan pintu hotel masing-masing. Bagi hotel ekonomi akan letakkan terus di lobi, akan ada tampalan nanti beg untuk apa. Untuk hotel Safwah, Makkah Towers, kan, Hotel Hilton, Doubletree Hilton Convention, dia orang ada, dia orang suruh letak depan pintu je kan, tak ada tampalan-tampalan apa semua. Nanti Bangla Hotel dia akan uruskan beg, kumpulkan terus di bawah. Untuk hotel ekonomi seperti Anwar Diafah, Olayan Al-Haram ataupun Hanif Firdaus yang dulu, akan ada tampalan di lobi hotel. Maka beg semua hendaklah diletakkan di tempat tampalan tersebut ataupun di lobi hotel, di depan pintu bilik masing-masing tadilah, ya. Dah letak beg apa semua, pastikan tagging beg kan apa semua. Jangan lupa untuk cabut tagging airlines yang lama kan, daripada Kuala Lumpur dulu kita datang ke Saudi, yang ada putih itu dengan stiker kecil yang ada barcode itu untuk cari beg kalau hilang, itu cabut yang lama. Yang stiker Andalusia jangan cabut kan, ni stiker apa nama, stiker Andalusia ni, yang kuning tu jangan cabut. Yang ini, ya. Yang ini jangan cabut. Yang ini untuk mengenal pasti beg tuan-tuan. Yang putih tu, yang putih yang panjang tu, yang ada tulis cool med ke cool jet ke, itu cabut. Itu cabut. Nanti tuan-tuan akan dapat stiker baru nanti. Baik, kemudian dah letak depan beg apa semua, pastikan beg tuan-tuan mengikut spesifikasi berat yang betul. Untuk Malaysia Airlines 30 kilo, untuk Saudia 23 kilo satu beg. Tuan-tuan boleh bawa 2 beg, bermakna 46 kilo seorang, tetapi 2 beg yang spread berasingan. 23, jangan lebih 23. Kan lebih 23 takut macam hari tu jadi jemaah saya, dia kena bawa keluar daripada timbangan, tak boleh masuk lagi. Dia kena clearkan dulu sampailah 22.5, 22.6, baik dia boleh masuk. Sebab itulah penimbang yang tu kan, yang traveller itu, kalau ada belilah kan, boleh timbang tengok beg kita berat mana apa semua. Memang cukup memberi manfaat lah pada tu. Untuk grup saya, biasa saya yang akan pergi timbang masing-masing, sebab saya memang ada. Jadi khidmat saya lah sebagai mutawif, saya pergilah bilik ke bilik kan, pergi timbang. Tapi mutawif lain, Wallahualam kan, ada ke tak ada alat timbangan tersebut. Tapi kalau saya memang pergilah bilik ke bilik apa semua untuk timbangkan beg jemaah. Jadi kalau lebih aja, lebih ni jah kan, 35 ni bukan kata 25 kan, 35 kilo kan, segala kurma segala apa. Tapi kalau kurma sekalipun tak sampai lebih, melainkan tuan-tuan bawa air zam-zam dalam beg, ya, kan. Tu memang kanta lah, tengok angkat-angkat, wah kan, dia tahu je beg tu kan, dia kalau angkat, okey, ni bila angkat pun ada tu memang berat benar lah, memang berat benar. Jadi tolong jangan bawa air zam-zam dalam beg kan, saya pesan banyak kali dah
Kan, kalau sekiranya sangkut dekat airport, nanti dia akan panggil. Macam saya itu kena panggil oleh polis immigration dalam tu. Bila kita timbang kat luar, memang timbang kat luar tu nampak okey je. Tapi bila masuk dalam tu, dia akan masuk convoyer, ada scan oleh polis dalam tu. Dia panggil saya, dia kata ni beg siapa ni? Tengok jemaah, nama aku bawah tu Mutawib kan. Ni beg saya ni. Minta buka beg. Tu buka beg. Tu dia separuh beg air zam-zam kan. Jadi jangan buat pasal tak air zam-zam ke apa semua ke, takut tak lepas kan. 1-2 botol selit-selit boleh lah kan. Ni saya bukan nak ngajar tuan-tuan bawa air zam-zam, tapi kita kalau tak ngajar pun jemaah tahu sendiri kan. Dia bawa pahaman dia sendiri apa semua, dapat tahu daripada kawan dia, kawan dapat beritahu daripada kawan dia apa semua. Aku bawa tu lepas aja, aku bawa tu lepas aja kan. Itu ayat dia. Oleh demikian, saya tak adalah kata tak boleh sangat, tapi janganlah separuh beg air zam-zam. 1-2 botol okey lah. 1-2 botol kecil tu seal, letak selit-selit apa semua ya. Tapi saya tak bertanggungjawab ya. Ni saya buat disclaimer betul-betul ni kan. Saya tak bertanggungjawab kalau apa-apa yang berlaku pada beg tuan-tuan. Kalau bawa air zam-zam kena rampas ke apa ke. Memang saya sarankan daripada sekarang, jangan bawa air zam-zam langsung. Kecil-kecil pun jangan selit-selit ya. Takut tak lepas kan. Nanti orang kata Ustaz Saifullah ngajar pula kan. Jadi saya tak ajar lah kan. Jadi lebih baik jangan bawa. Itu lebih baik. Jadi tuan-tuan nak minum air zam-zam, minum puas-puas apa semua, nanti masing-masing dapat 5 liter. Kalau dapat lah. Sebab jemaah baru ni pun balik pada international airport tak dapat. Daripada Madinah dapat. Jadi itu rezeki masing-masing lah kan. Kita takut kenapa air zam-zam tuan-tuan tu takut pecah, bocor, kena impak. Beg kan bertindan-tindan. Takut air zam-zam ada dia impak tu pecah botol, mengalir habis kan. Kat kurma ke kat sampai Malaysia kurma jadi bubur lah kan. Kena kurma sendiri tak apa. Ni kurma orang lain kat bawah tu kan. Beg-beg orang lain apa semua. Beg kita bukannya kalis air pun kan. Jadi oleh yang demikian, jangan bawa lah air zam-zam. Okey ya. Baik. Kita akan timbang beg satu-satu dan kita akan maklumkan jemaah lebih tolong bawa keluar. Bagi yang Saudia, tolong spreadkan beg. Kalau punya lebih kilo, bawa spread beg lah. Beli spread beg. Beli dalam 100 lebih rial apa semua. Boleh dapat dah beg bagasi besar, beg Andalusia yang biru yang besar tu lah. Boleh dapat. Kemudian bas akan bertolak lazimnya pukul 2 petang lah. 2 petang lepas zuhur, lepas makan, lepas zuhur apa semua, semayang apa semua. Pukul 2 petang bas datang. Tuan-tuan nak kena tawaf wadak ke ataupun tidak. Jadi kalau ikutkan situasi pandemik COVID sekarang, tawaf wadak tidak diwajibkan ya. Maka tuan-tuan boleh tinggalkan haji tawaf wadak. Tidak kena dam, tidak berdosa, dan juga kerana kita akur kerana fatrah COVID, masih lagi dalam keadaan COVID, maka tak perlu kita nak buat tawaful wadak. Tapi bagi yang nak buat boleh tak? Boleh, tak ada masalah ya. Iaitu tuan-tuan boleh app ya, ada aplikasi Tawakkalna Itamarna tu, pohon aja umrah, pakai je ke ihram, masuk aja kat pintu, turun ke medan tawaf, niat aja saja aku melakukan tawaf wada 7 pusingan kerana Allah Taala. Pusinglah 7 Kaabah 7 kali, lepas habis tawaf wada dan balik semula ke hotel. Dan jagalah larangan-larangan selepas tawaful wada. Bagi mereka yang tak buat tawaf wada, maka tiada larangan bagi dia. Itulah pula kan. Oleh yang demikian, jaga. So saya dalam video saya tak nak ceritalah apa dia bentuk larangan apa semua. Itu nanti kita boleh buat satu video yang lain. Okey baik. Kemudian pukul berapa tuan-tuan nak letak beg kat depan apa semua tadi tu? Kurang lebih dalam pukul 7 pagi kan. 7 pagi, 7.30 pagi. Tengok arahan Mutawif lah dalam grup WhatsApp ya. 7.30 pagi, 7 pagi letak depan beg masing-masing. So malam tu dah siap-siap dah packing. Kan malam-malam tu dah siap-siap packing apa semua. Okay, kemudian beg tuan-tuan akan dikutip oleh Bangla dalam pukul 10 pagi gitu. Dia akan kutip. Tinggalkan beg hand carry aja dalam bilik tidur untuk tukar baju ke apa semua. Kan kita nak balik ni dipakai pakaian yang sedap lah dan selesa kan gitu. Kemudian makan tengah hari. Kemudian solat zuhur dalam pukul 12.30. Kan 1.30 lah semua berada di lobi untuk keberangkatan pulang ke tanah air kan. Jadi bila sampai saja bas sampai, cek balik barang-barang tuan-tuan dalam bilik. Tidak ada apa barang-barang yang tertinggal. Jubah, kurma, apa semua jangan ada yang tertinggal. Kan? Semua sekali. Dompet, duit, handphone, charger, kan? Pasport, kan? Pasport kalau pegang masing-masing. Pasport jangan tinggal apa semua. Semua sekali tanggungjawab masing-masing lah. Ya. Kemudian gigi palsu jangan tinggal. Ni pun ada juga kan. Gigi palsu tertinggal kat dalam bilik ayah tu kan.
tinggalkan duit tak apalah juga, orang boleh bermanfaat. Ini kalau gigi pasu bangla nak pakai tak boleh kan. Jadi gigi pasu tolong bawa lah kan. Gigi pasu bawa, jangan lupa. Ini gigi pasu tertinggal pula dalam bilik ayah. Kemudian naik bas, bertenang apa semua, diorang pun loading beg dalam bas, bumbang masuk dalam beg. Kita pun dah rehat dalam bas, ambil tempat masing-masing. Bas bergerak dalam jam 2 petang menuju ke mana? Ini contoh bagi penerbangan Saudia yang terbang balik pada jam 2 pagi esokkan harinya. Macam saya punya grup itulah. Kan saya punya grup itu terbang esok. Tapi kenapa check out hari ni? Sebab kita tak boleh lewat-lewat. Kalau kita lewat satu hari tu dikira bayaran lain. Oleh demikian kita kena check out juga pukul 2 petang. Tapi ke mana kita? Adakah kita pergi ke airport terus? Tak. Kita akan pergi satu tempat yang namanya Jeddah Safari. Satu tempat kawasan rehat yang cantik, yang saya ceritakan lepas ni. Kita akan pergi situ. Ya, jadi penerbangan pukul 2 pagi. So kita kena check out pukul 2 petang. Sebab pukul 3 petang dah ada jemaah lain boleh masuk ke bilik kita, hotel kita. Jadi pukul 2 kita tolak keluar lah. Kita tolak keluar apa semua. Kita pun mengucapkan selamat tinggal kepada Masjidil Haram Mekah. Ya, kita doakan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini bukanlah umrah aku yang terakhir kalinya. Mudah-mudahan aku akan dijemput lagi ke datang ke sini semula apa semua. Kita doalah kepada Allah Ta'ala. Ya. Bas pun bergerak keluar daripada hotel, terus saja menuju ke Tanah Halal. Kita pun nampaklah Masjid Tanim nanti belah kanan, bermakna kita dah sah di Tanah Halal dah. Ya. Sampai Tanah Halal apa semua, bermakna dah rehat apa semua. Kalau ada 2-3 bas, kita akan bersaing lah 2-3 bas tu. Kita akan pergi ke satu tempat yang namanya Jeddah Safari. Kurang lebih daripada Mekah menuju ke Jeddah Safari Camp ini dalam 2 jam lah ke depan. Ditonton rehat aja, nanti dengarlah ceramah ke apa semua, mutawif akan cerita dalam bas apa semua. Macam saya suka buat program hati ke hati, iaitu dalam pada masa ni sebelum jemaah masuk ke mod senyap, kan, ke mod tidur, kita buatkan cerita hati ke hati. Masing-masing saya jemput seorang-seorang untuk cerita di depan pengalaman dia apa semua kan, gitu. Sampai di Jeddah Safari kurang lebih dalam 4.30 pukul 5 gitu, kita akan solat jamak takhir ataupun takdim, tengoklah pada keadaan. Kalau bas tu berhenti di mana-mana an-an, kita semayang aja takdim. Kalau tak ada, kita boleh semayang takhir di Jeddah Safari nanti, ya, boleh jamak takhir. Tengok pada kesesuaian masa dan juga jarak dan sebagainya, ya. Bila sampai ke Jeddah Safari, apa tuan-tuan akan buat? Turun bas, nanti tuan-tuan akan merasai satu pemandangan yang indah. Dengan ada kemah-kemah badui, lepas tu terasa padang pasir. Memang satu pengalaman yang cukup baru, yang saya kira jemaah-jemaah lama tak pernah rasa pengalaman begitu ni. Jeddah Safari ni, musim baru ni baru ada Andalusia letakkan, ya. Iaitu di situlah tuan-tuan akan merasai suasana sunset kan, sebelah petang, merasai padang pasir. Kemudian tuan-tuan boleh naik ke bukit sikit, bukit tinggi sikit kan, boleh masuk padang pasir dia apa semua, boleh ambil gambar sunset dan sebagainya. Kemudian solat maghrib jamak takdim di situ dan juga makan malam di situ. Sambil rehat, kemah ada aircon apa semua kan. Gitulah, merasai padang pasir, suasana padang pasir. Jadi boleh rehat apa semua, ambil angin di situ. Solat, kemudian solat jamak takdim maghrib isyak 3-2. Kemudian dah habis makan, habis solat apa semua, pukul 9 malam dah bergerak menuju ke airport antarabangsa Jeddah, ya. Airport antarabangsa Jeddah pukul 9 malam. Daripada camp situ ke airport 40 minit lah, 40 minit. Jadi dah kenyang, dah apa semua, pastikan barang tuan-tuan tak tinggal dekat camp site Jeddah apa semua ni. Kemudian boleh naik bas dan menuju ke airport antarabangsa Jeddah ni. Airport baru, tapi di balai pelepasan, ya, hari tu balai ketibaan, ada nampak tong air besar dengan penuh dengan akuaria apa semua tu. Tapi bagian pelepasan tak ada kan, dia cuma nampak macam kelat air lah besar gitu. Jadi tuan-tuan akan ambil troli masing-masing. Ada juga orang buat khidmat, troli punya bayaran 10 rial, 20 rial apa semua. Berarti tak payah ambil lah, ambil troli masing-masing, free aja. Bawa keluar beg, letak aja kat troli, tolak tuan-tuan ambil troli, terus saja ikut arahan daripada pegawai Husam Andalusia yang berada di airport. Dia akan uruskan, kan, dia akan uruskan kaunter mana check in, Saudia kat belah mana dan sebagainya, ya. Pastikan beg semua tuan-tuan ada, beratur beg cantik. Kemudian bila kaunter dibuka saja, tuan-tuan boleh check in beg bagasi masing-masing. Di kaunter dia akan di dalam perjalanan dalam bas tu nanti, tuan-tuan akan dapat result semalam swab test, swab test yang 200 rial tu, semalam punya swab test. Hari ni dapat result.
sama ada diedarkan di camp Jeddah Safari ataupun dalam bas tu nanti. Kan, saya suka edar dalam bas sebab Jeddah Safari tu berterabur jemaah kita, jadi dalam bas senang, semua ada dalam bas. Bagi report masing-masing pegang report swab test yang negatif itu, not detected itu. Ya, bagi yang positif, na'udzubillah, nanti ada pengurusan lain. Saya tak nak cerita kat video ni. Bagi yang positif, na'udzubillah lah. Tapi kalau sekiranya semua negatif, semua sekali boleh bertolak keluar daripada Mekah tadilah. Tengah hari tadi kedua. Kalau ada yang positif, pegawai kita akan maklumkan seorang dua ni positif, maka mereka itu akan diisolatekan ke tempat lain. Alhamdulillah untuk grup kita semuanya negatif lah itu. Bila sampai saja kat airport, dah ada troli, dah ambil beg apa semua, dah beratur semua nak check in. Pegawai kaunter tu, dia akan minta yang pertama sekali pasport, yang keduanya adalah swab test Saudi, yang ketiganya adalah QR code di MySejahtera. Sebab itulah MySejahtera kita ni pastikan aktif lah juga kan. Kita kan ada internet kat sana. Kalau tak ada internet sana boleh pergi wifi kan, boleh connect wifi airport ya. Dia nak tengok kita punya profile kita kan, dia nak tengok yang barcode yang ni lah ya. Tu ini pegawai kaunter Saudi, dia nak tengok. Tak ada benda Allah ni payah cerita dia. Pastikan tuan-tuan yang mana tengok video saya ni, semua orang pastikan boleh buat ni ya, 2 barcode ni. Kalau 3 vaksin lah, kalau 2 vaksin lah. Kalau Sinovac 2, 1 Pfizer bawah, kalau ada 3. So ini mesti ada kan. Jadi bukan yang kuning ya. Bukan dia nak tengok yang ni, dia tak nak tengok yang ni. Kan, kita Malaysia kuning beres lah kan. Tapi tak, Saudi nak tengok yang 2 barcode tadi tu. So kena klik yang kat bawah ni lah. Kan, generate, kemudian boleh keluarkan 2 barcode gini. Ini yang dia nak tengok bila di airport Saudi. Bila tengok ada 2 barcode, bermakna tengok nama betul, pasport betul apa semua, barulah beg bagasi kita akan ditimbang ya. Lebih kilo dia minta bawa keluar balik. Tapi kalau okey comel apa semua, terus dapat beg, pam tagging, pam tagging. Terus kita pun diprintkan tiket, kapil, ni dia tiket awak. Okey, next jemaah lain pula. Dan gitulah seterusnya sampailah selesai. Dokumentasi amat penting supaya semua ada. Kan kalau tak ada nanti payah cerita kan, payah cerita. Jemaah saya pernah berlaku tuan-tuan yang baru-baru ni saya bawa. Dia jemaah orang lama, jadi di masa dia dapat suntikan vaksin Malaysia, dia belum ada smartphone. Maka dia pakai handphone biasa aja, Nokia 3310 mungkin ya. Jadi dia diberikan kad lah kan, kad vaksin tu yang ada tarikh hari ni kan. Memang dapat 2 dos, tapi dia pakai kad. Kad untuk kad pegawai Saudi dia tak terima. So dia nak terima, dia nak tengok juga yang 2 kod tu, 2 barcode. Jadi jemaah kita hari tu jenuh, kita updatekan dia punya. Tengok pula MySejahtera dia not vaccinated pula. Aduh kan, lagilah not vaccinated pula. Kan, padahal dia dah vaksin cuma pakai kad je lah. Pegawai kaunter ni pun jenis tak ada, tak sambung sangat kan. Bagilah mudah kat orang. Itu kata kita, tapi dia pegawai, dia bertugas kan. Sebab itu tuan-tuan yang dengar video saya ni, prepare, siap-siap ya, prepare, siap-siap supaya tak nak kalut depan kaunter tu besok. Barcode ni 2. Kalau siapa yang ada mak ayah ke apa semua, tolong bantu mak ayah dapatkan 2 barcode tu juga. Belikan di smartphone, daftar MySejahtera untuk mak ayah, 1 mak, 1 ayah, 1 smartphone. Ya, mesti ada maklumat dia 2 barcode kat situ. Kalau tidak, gegeran kata orang Jawa ni. Dalam depan tu memang drama dah ya. Adalah jemaah kita uzur, tua, pakai wheelchair, pakai tongkat, tiba-tiba tak ada pula barcode. Aduh, berat. Jadi tuan-tuan yang dengar ni, pastikan bantulah. Kalau mak ayah, bantu mak ayah. Kalau tuan-tuan sendiri pun pastikan boleh download 2 barcode tadi tu. Kemudian dah settle apa semua, tuan-tuan dah dapat. So kita lepaskan jemaah, boleh masuk terus ke international terminal. Boleh terus kan masuk, scan. Kita akan tunjukkan dulu swab test, kemudian tunjukkan tiket kat pegawai mula-mula. Lepas tu ke depan tu ada immigration, dia akan cop tuan-tuan keluar, cop keluar kat pasport. Kemudian depan tu ada scan bag, semua sekali bag apa semua, detector apa metal apa semua, cermin mata, kasut pun kena buka sekarang ni, buka kasut, buka selipar pun buka, scan. Kan semua sekali scan. Kan, betul kita scan tak ada bunyi, jalan ambil barang kita balik semua. Okey, siapa yang bawa laptop kena buka laptop macam biasalah kan. Ni international punya ni. Bawa laptop memang laptop kena buka on. Dia tengok on Lenovo ke Asus ke apa semua. Okey, tutup balik laptop, masuk balik dalam bag. Kemudian habis, jemaah boleh turun tingkat bawah, boleh turun, ambil train terus saja menuju ke international terminal sana.
terus tengok saja kan, Kuala Lumpur mana kan, pintu C12, pergilah ke C12 sana. Ya, jadi itulah kurang lebih kita punya perjalanan pada hari itu. Jadi itulah dia. Belah pagi tak ada apa-apa aktiviti, cuma letakkan beg depan beg di depan pintu masing-masing bagi hotel-hotel tertentu. Bagi Hotel Anwar Diafah dengan Yok Layan letak di lobi. Kemudian pukul 11 pagi, 10 pagi dia akan loading. Dia akan ambil beg kita, dia akan loading dalam bas ke apa semua. 2 petang kita boleh berangkat keluar. Kita pergi ke Jeddah Safari, makan, minum, solat apa semua kat Jeddah Safari. 9 malam pergi ke airport. Kemudian kita boleh bantu check in apa semua, ya. Pukul 2 pagi kita dah boarding kan. Pukul 2 pagi terbang. 1 pagi dah boarding. Kemudian 2 pagi boleh terbang pulang ke tanah air. Ini lah kurang lebih kita punya maklumatnya. InsyaAllah di video akan datang kita akan cerita pula berkaitan dengan sampai Malaysia, sampai KLIA, apa pula yang akan berlaku. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Aziz Share untuk mengetahui episod-episod sebelum-sebelum ini. Boleh tengok saya punya video-video pada sebelum-sebelum ini dalam laman web ini juga, ya. Allahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.